macam mana kemasukan kuasa Islam ke dunia Eropah. So cerita dia bermula kan kita tahu di Semenanjung Iberia. Ini satu kawasan jajahan Rom. Ada satu buku Roman History ni, dia menceritakan macam mana penindasan kan orang Rom ni terhadap satu kaum Germanic tribe yang disebut sebagai kaum Goth. So waktu ni kan orang Roman ni dia akan pergi ke rumah-rumah orang Goth ni dan dia akan bawa dog meat tau. Dia akan bawa daging anjing. So dia bawa dan dia akan tanya setiap rumah ni, korang ada anak tak? Anak lelaki. Kalau ada, korang bagi kat kami akan jadikan hamba ataupun askar. As in return kami akan bagi dog meat atau daging anjing ni lah kat korang. Ini adalah satu bentuk penindasan yang sangat kejam lah, sangat brutal yang dilakukan terhadap orang Goth ni. Sampailah nanti kita boleh tengok pada tahun 587 Masihi berlakunya satu uprising, satu kebangkitan oleh kaum Goth ni kan, yang datang daripada Germanic tribe dan conquer Semenanjung Iberia daripada Rom. So waktu ni setelah diorang kaum Goth ni datang dan mendirikan kerajaan Visigoth, lenyaplah orang kata Rom dan agama yang menyembah Zeus, menyembah Mars semua ni, dan digantikan agama rasminya menjadi Kristen Katolik. Waktu dia tak ada kuasa, kita boleh tengoklah kaum Goth ni ditindas, dan kemudiannya bila dah mendirikan kerajaan, slowly 200 tahun kemudian kita boleh tengok macam mana penindasan terhadap kaum Yahudi. Dan in fact sebenarnya kerajaan Visigoth ni sangat-sangat menekan, even local citizen sekalipun dikenakan cukai yang sangat-sangat tinggi. Dan waktu ni ada satu pemimpin yang bersaing untuk mendapatkan kuasa yang bernama Count Julian ni. Dia minta tolong dengan orang Afrika Utara, Puak Maurice. So waktu ni Puak Maurice dekat Afrika Utara ni dipimpin oleh seorang governor ataupun amir yang bernama Musa bin Nusair. So Musa bin Nusair ni dia sangat-sangat cekap ada segi kepimpinan, dan waktu ni bila Musa bin Nusair dia dapat tahu sahaja yang Count Julian ni nak minta tolong, nak bersepakat, dia terus report dekat HQ Khilafah Umayyah waktu ni dekat Damsyik. So waktu ni khalifahnya bernama Al-Walid ibn Abdul Malik. So Al-Walid ibn Abdul Malik ni bila dia dapat tahu berita ni, terus dia sediakan, dia prepare segerombolan askar yang waktu ni panglimanya adalah Tariq bin Ziyad. So Tariq bin Ziyad bersama dengan segerombolan askar ni pergi menuju ke Afrika Utara bersama-sama dengan Puak Maurice menyeberang Selat Gibraltar. Pendekkan cerita, tertawanlah Semenanjung Iberia ni di bahagian selatan tu oleh tentera Islam bersama juga dengan Count Julian tu tadi. Dan pada asalnya pemerintahan di Semenanjung Iberia tu masih lagi dipegang oleh Count Julian dan orang-orang Goth ni. Tapi disebabkan Islam sudah mula waktu ni penetrate masuk, dan diorang mula nampak standard Islam waktu ni yang sangat tinggi, yang sangat menghormati bangsa dan juga agama-agama lain, diorang secara automatik diorang nakkan kepimpinan Islam untuk digantikan dengan kerajaan Visigoth tu lah. Kan kita boleh tengok diorang mula menguasai kawasan Almeria di kawasan paling selatan Semenanjung Iberia, dan nanti akan merebak pergi ke Sevilla, Toledo, Madrid. Ni semua kawasan ni nanti yang akan membentuk akhirnya sebuah wilayah yang disebut sebagai Andalusia. So nanti Andalusia ni kan kita tahu merupakan satu simbol keagungan tamadun Islam lah kan. Kemudiannya diciptakan nanti Universiti Cordova yang melahirkan ramai graduan-graduan, sehinggalah nanti kita boleh tengok ada seorang raja di Portugal yang bernama Raja Dinis. Dia galakkan rakyat dia untuk pergi ke Universiti Cordova dan cedok ilmu daripada orang Islam. So waktu ni asalnya kita boleh tengok Raja Dinis ni dia sangat-sangat menggalakkan orang atau rakyat dia untuk belajar tentang astronomi, tentang ilmu hisab. Ini sebenarnya nanti ilmu-ilmu yang sangat penting yang kemudiannya nanti kita boleh tengok macam mana ilmu ni yang diorang asalnya murid belajar dengan guru, dan akhirnya nanti murid ini makan gurunya lah kan.